Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 sebab cinta. Kita jatuh cinta dengan seseorang, ada 3 sebab. La rabi'ata laha, tidak ada 4 padanya, memang 3 sahaja. Mungkin orang itu jamal, kacak, cantik. Kalau perempuan, cantiklah. Kalau lelaki, kacak. Lalu orang itu jatuh cinta padanya. Tapi tidak juga sebegitu. Ada orang jatuh cinta bukan sebab kacak orang itu, tapi sebab kamal, sempurnanya orang itu. Duitnya Masya Allah, jawatannya Masya Allah, suara azannya Masya Allah, mengimam pun sedap Masya Allah. Jadi tak kacak, bukan maksud tak kacak situ nah. Maksudnya bukan kerana kacak orang itu jatuh cinta dengan seseorang, tapi kerana kamal, kesempurnaan yang ada padanya. Mungkin dia yang paling sedap buat kek di Shah Alam ini, mungkin. Nah, tapi ada orang jatuh cinta bukan disebabkan jamal, kacak, cantik, bukan juga disebabkan kamal, sempurna yang ada pada pasangannya itu, tetapi kerana nawal, kerana tabiat baik, kerana akhlak yang ada pada seseorang itu. Cuba cek semula. Pak Haji, cuba cek kenapa dulu falling in love dengan Mak Ajah. Cuba Mak Ajah, maaf, cuba flashback balik 60 tahun dulu, macam mana boleh jatuh cinta dengan Pak Haji. Begitu juga Abang Haji ke Ajah. Mesti ada 3 ni, salah satu mesti lekat. Kalau tak 3-3 pun mesti. Tapi istimewanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab 3 ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nak tahu tentang kacaknya Nabi ini, kena baca kitab Syama'il. Kitab Syama'il yang paling terkenal Syama'ilun Nabi ataupun Syama'ilur Rasul ataupun Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ataupun Syama'il Muhammadiyah. Banyak di kalangan orang, tapi yang paling terkenal oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Nak kenal sempurnanya Nabi, kena baca kitab Khasa'is. Dan kitab Khasa'is yang terkenal Al-Khasa'isu Al-Kubra karangan Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Sempurnanya Nabi ini tak dapat kita nak gambarkan. Malam-malam macam ni kalau kita dongak ke langit, nampak, kalau tak hujan lah, indahnya bintang-bintang bertaburan tu, Masya Allah. Tapi mana pergi bintang-bintang tadi tu pada waktu siang? Tak ke mana situ juga. Tapi sirna dik kerana cahaya matahari. Kata ulama, bintang-bintang yang bertaburan indah menawan, itulah tamthilan kepada para nabi dan rasul. Ada pendapat mengatakan 124 orang nabi, ada pendapat mengatakan 313 para rasul. Itu pendapat masyhur. Qil 314, qil 315. Semuanya dikalahkan oleh kehebatan, keagungan, kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirna habis semuanya. Walaupun setiap seorang punya kelebihan. Rasul ulul azmi itu luar biasa. Tapi bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis. Maksud seperti tidak tertutup kelebihan itu, dikalahkan oleh kehebatan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdul Rahim Al-Bur'i, seorang penyair, beliau mengatakan, la in kana Ibrahim khussa bi khullatin fa hadha an-nabiyyu utiya hubbahu wa qurbah, wa in kana fawqa at-turi Musa mukallaman fa Ahmadu jaza sab'a fahtaraqa hujbah, wa in fajjara al-yanbu'a Musa min al-asa fa Ahmadu arwa min anamilihi raghbah, wa in kallama al-amwata Isa bin Maryam fa Ahmadu fi yumnihi sabbahatil hasbah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah menjadi Khalil. Khalil maksudnya apa? Teman. Maha suci Allah daripada teman, ni bahasa kiasan.
in zada mali kullun nasu khulali wa in qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau banyak hartaku, semua orang mengaku aku kawanmu, tapi ketika sudah sedikit, tidak ada seorang yang berkawan denganku. Maksud khalil, pangkat paling tinggi dalam dunia kecintaan bagi orang sufi. Orang sufi itu kehidupannya dalam dua huruf, ha dengan ba, hubbun, cinta. Dan tahap cinta paling tinggi itu namanya khullah. Dua orang Nabi je dapat pangkat tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan gelaran Khalilullah, Nabi lebih lagi Habibullah. Kalau Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Saina, bukit di Gunung Sinai kata kita, Nabi lepas 7 petala langit. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, Mustawa, Arash, tembus. Itu semua pakai selipar. Kalau Malaikat Jibril tidak boleh lepas ni bulan Isra Mi'raj kita ni. Di langit yang ke-7 masuk ke Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril tak boleh lepas kat situ. Hatta hadzal had ya Rasulullah. Sampai tahap ni saja saya temankan tuan ya Rasulullah. Nabi katakan bukan ketika ini seorang teman meninggalkan temannya. Tadi kan ikut saya daripada awal. Lalu kata Malaikat Jibril, "Lau khatawtu khutwatan la haraqt." Kalau aku melangkah one step further, aku akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah setiap kita melainkan ada maqam masing-masing. Nabi berjalan seorang pakai selipar. Malaikat Jibril tak boleh lepas di tempat yang Nabi lepas dengan pakai selipar. Kalau selipar itu mulia begitu, bagaimana sahibun na'al yang punya selipar lebih lagi. Kalau Nabi Musa pukul batu keluar 12 pancaran air sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel ketika itu, Nabi tak perlu selam tangan di dalam midha' tempat berwuduk, keluar air kat sini ni, boleh diminum dan berwuduk para jurid tidak kurang 300 orang untuk berwuduk dengannya tu. Masya Allah, unik juga masjid ni Masya Allah. Kalau Nabi Isa alaihi salam boleh berbicara dengan orang yang meninggal, Nabi lebih lagi. Apa? Bukan orang, batu. Batu letak tapak tangan ni, berzikir batu tu. Kalau orang tadi, itu wajar sebab orang tak boleh bercakap sebab mati. Bila dikembalikan roh pada jasad, boleh berbicara. Mati wa mal mautu illa rihlatun ghaira annaha minal manzilil fani ila al manzilil baqi. Mati itu adalah perpindahan roh dengan jasad, pindah roh ke jasad semula, boleh bercakap. Nabi lebih lagi, batu tu macam ada nyawa, berzikir pula batu. Lebih daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lalu di satu tempat berhadapan dengan Bukit Uhud, baginda katakan, Uhudun nuhibbuhu. Bukit Uhud kita mencintainya, wajar sebab manusia punya perasaan. Tapi yang lebih pelik, wa huwa yuhibbuna. Bukit Uhud mencintai kita, kan pelik tu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Nak tahu tentang akhlak Nabi, kena baca kitab sirah, dan kitab sirah yang terkenal As-Sirah An-Nabawiyah li Bani Hisham. Ini sekadar supaya kita tahu kitab apa nak rujuk, supaya kita boleh tahu. Baik. Malam ini, inilah buku yang saya diminta untuk berbicara tentangnya. Agak tebal juga buku ni, 922 muka surat. Saya cerita sedikit tentang buku ni. Saya kadang-kadang dijemput orang untuk cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali tentang akhlak Nabi. Secara jujur agak perlu mujahadah juga. Kenapa? Sebab saya wallahu alam bisawab belum jumpa lagi buku yang agak lengkap cerita tentang akhlak Nabi, tentang penyabarnya Nabi, penyantunnya Nabi, seorang yang sangat berhikmah, muamalah Nabi dengan
zaujat, dengan isteri-isteri, dengan para sahabat, orang miskin, demikian even dengan orang kafir, even dengan musuh-musuh Islam, demikian dengan binatang dan macam-macam. Agak sedikit mujahadah sebab belum jumpa lagi buku yang lengkap sebegitu. Jadi apa yang dibuat kena bacalah kita Arab di rumah, terjemah sendiri, buat nota dan sebagainya. Lalu saya pun dijemput juga ada satu stesen radio untuk ceritakan benda ini. Lalu saya fikir saya kena buat satu kitab yang dalam tu menceritakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qadarallah, alhamdulillah, at-tahadduts bin ni'mah. Jadi saya pun kumpul hadis-hadis. Dalam kitab ini ada 600 lebih hadis dalam kitab ini tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut dahulu apa akhlak itu, takut tak dan. Tadi saya sebut pukul 9.20 kan. Takut tak dan. Cuma mohon izin kalau terlajak pun 9.30. Ustaz, kalau terlajak pun pukul 9.30. Saya cuba pukul 9.20. Jadi saya sebut ni awal-awal. Kalau tak ada nak cerita semua, yang penting tuan-tuan tahu apa akhlak Nabi dalam kitab ini. Definisi akhlak, kedudukan akhlak dalam Islam, pengakuan ahli keluarga, para sahabat, kaum Quraisy dan pemimpin lain tentang kemuliaan akhlak Nabi. Ini mahal. Seseorang itu boleh mengaku dia guruku, tapi itu belum hebat kalau tidak diakui oleh guru. Kalau dia mengaku dia guruku, ya mungkin sahaja, tapi itu satu dakwaan. Tapi kalau guru mengatakan dia anak muridku, ini satu kemuliaan. Sama. Kalau akhlak kita ini dipuji oleh seseorang, itu Masya Allah. Especially siapa? Isteri kita. Kalau yang puji itu isteri, Masya Allah tu. Kalau yang puji akhlak kita, sama-sama jamaah masjid, AJK masjid, anak-anak murid, itu biasa tu. Itu biasa. Tapi siapa yang tengok akhlak kita di rumah ketika mandi dalam bilik air? Siapa? Siapa yang bersama dengan kita puluhan tahun dekat rumah tu? Macam mana dia balik daripada tugasnya, macam mana dia nak minta ayak kopi, roti canai, macam mana kalau anak-anaknya buat hal, lagu mana? Siapa tahu semua ni? Kalau tidak, isteri. Sebab itu penceramah, kalau berceramah jarang bawa isteri. Saya nak buka rahsia malam ni, termasuk yang di depan ni. Sebab siapa yang tahu hal ehwal di rumah? Kalau tidak, isteri. Sebab itu kalau kita bertamu di rumah orang, usahakan jangan lebih 3 hari 3 malam. Ahlan wa sahlan, itu slogan Arab tu. Ahlan, sirtal an ahlan lana. La ni kamu jadi a part and parcel of our family, iaitu sebahagian keluarga kami. Wa sahlan, saral amru sahlan lakum. Urusan mudah, nak makan tak perlu, kami provide, sediakan. Nak tidur, insya-Allah ada bilik tidur. Nak mandi ada ayak bunga, ayak panas pun ada. Semua mudah. Itu kata mudah. Ahlan wa sahlan. Tapi jangan lebih 3 hari. Sebab kesabaran tuan rumah itu kita tak tahu. Especially anak dan isteri perempuan. Anak perempuan, isteri terpaksa pakai hijab yang biasanya santai-santai je kat rumah kalau tak ada orang. Ni kita dah mai, depa terpaksa 3 hari. Sabar. Kalau tak pakai tudung di rumah, sebab sama-sama. Pasal itu jangan lebih 3 hari 3 malam. Sebab kecuali tuan rumah tu minta lebih, tak apa. Tapi kita kalau boleh jangan lebih. Sebab sabak tu mungkin dalam 3 hari lagu tu ya. Masuk hari 4, 1, 2, 3, ahlan wa sahlan. Hari keempat, kelima seterusnya, kata Ustaz Ismail Qamus, ahlan wa sahlan thumma jalan. Sebab tak berapa nak boleh nak sabar. Kerana itu kecuali kalau kita diminta. Nabi sangat sayang kepada umat. Ini saja kalau nak syarah ni 5 jam. Sayang kepada umat,
Macam mana? Ingin bertemu dengan umat akhir zaman. Saya dah sebut sedikit tadi tu. Inginkan supaya umat masuk syurga, inginkan kemudahan kepada umat. Ini saya lajukan. Sayang pada kanak-kanak, Allah. Sayang pada ahli keluarga, sebab ada orang sayang dengan orang lain. Ahli keluarga tak berapa nak sayang. Maaf, ada jemaah datang jumpa saya di satu masjid, jangan sebut masjid tu, bagi tahu encik suami dia lah, Masya Allah, dengan NGO, Masya Allah. Tapi mereka diuji dengan anak yang anak istimewa, kita panggil. Itu bahasa paling bagus, anak istimewa, bukan disable, anak istimewa. Tapi barangkali tak berapa sabar dan sebagainya. Stop kat situ ya. Mudah-mudahan Allah rahmati keluarga ini dan islahkan menjadi lebih baik. Sayang pada kaum kerabat, mengasihi dan memahami perasaan kaum ibu, wanita, sayang pada orang tua, sayang pada orang yang sudah berusia, fakir miskin, sayang pada pemuda, sahabat, binatang, makhluk yang tak bernyawa. Ni tak dan dah saya nak baca semua. Rahmat dalam syariat, dalam wuduk, solat, puasa, haji. Rahmat pada orang kafir pun ada juga. Rahmat kepada binatang. Saya cerita dalam 1-2 kisah malam ni. Dan memuji dan memberitahu sesuatu yang menggembirakan, tu akhlak, supaya orang yang dipuji itu makin kuat bersemangat untuk buat amal ibadah. Lau ya Umar lau lam ub'ath la bu'ithta ya Umar. Wahai Umar, kalau saya tak dibangkit jadi nabi, kamu yang akan dibangkitkan. Innallaha ja'ala al-haqqa ala lisan ya Umar. Allah menjadikan kebenaran di lisan Sayyidina Umar. Masya Allah. Jadi itu pujian kepada para sahabat. Lemah lembut dan tenang dengan para wanita, pembantu baginda Sayyidina Anas bin Malik. Ketika Nabi hadir ke bumi Madinah, mak beliau Ummu Sulaim bawa Sayyidina Anas bin Malik, umur 9 tahun. Ya Rasulullah, ini Anas, aj'alhu khadiman laka. Aku jadikan beliau, Anas ni, khadam kepada Tuhan. 10 tahun jadi khadam. Nabi meninggal umur beliau 19 tahun. Beliau katakan, tidak pernah Nabi katakan apa yang aku tidak pernah buat. Lima lam taf'al hadha hakadha. Kenapa kamu tak buat begini-begini? Dan tak pernah Nabi komen apa yang saya buat, kenapa kamu tak buat begini-begini? Tak pernah. 10 tahun. Kan kita sabar berapa hari tadi? Ahlan wa sahlan thumma itu ni 10 tahun, bukan 3 hari. Itu Masya Allah. Memaafkan kesalahan orang lain, adil, hikmah, akhlak Nabi dengan isteri. Ini antara tajuk yang panjang saya tulis kat sini. Kalau boleh Kak Ajah beli ni, hadiahkan untuk encik suami. Nah, saya harapkan tuan-tuan puan-puan yang jamaah hadir malam ni, kalau ada rezeki lebih, belilah beberapa naskah, hadiahkan pada ustaz-ustazah, supaya mereka baca ni. Kadang-kadang kita tak larat nak baca banyak sangat, biar ustaz-ustazah baca, dapat pahala kita semua. Ni cara mudah untuk beramal. Kalau adalah Al-Fadhil Ustaz baca kat sini, satu jamaah tahu setiap malam satu hadis, ni semua hadis Nabi, kebanyakannya sahih. Kebanyakannya daripada riwayat Bukhari, Muslim dalam ini. Itu pahala kita, Masya Allah. Akhlak dengan orang kafir, orang kafir malah musuh Islam. Bagaimana akhlak Nabi? Suka berbincang dalam masyarakat, tegas dalam hukum hakam, teliti, tidak malu dalam kebenaran, mengambil berat keutuhan keluarga, dermawan, memuliakan orang lain, menghargai dan ingat kebaikan orang lain, menunjukkan kegembiraan dan keceriaan, memuliakan tetamu, menolong orang lain, memenuhi dan menghormati permintaan atau hajat orang lain, menziarahi orang sakit dan mendoakan mereka walaupun orang itu adalah hamba, mengambil berat tentang para sahabat yang terlibat dalam peperangan, menepati janji, memberi semangat kepada orang lain, tak mahu ganggu orang lain dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, taubat, ikhlas, benar, khauf, khasyah, raja, qanaah, sabar, zuhud, wara', tawadhu', perasaan yang halus, mudah tersentuh, mudah menangis Nabi, belapang dada, toleransi, malu,
syukur, amanah, syaja'ah dan tawakal. Itulah tajuk yang ada dalam buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini ada 60 lebih hadis tentang kisah, cerita, praktikal akhlak. Memang sengaja saya kumpul dalam ni apa yang Nabi praktikkan. Dalam hadis ni dalam buku ni tidak ada apa fadilat sabar, apa hadis tentang kelebihan sabar, orang yang sabar, tak. Saya memang sengaja pilih yang kisah-kisah, cerita-cerita. Sebab kisah ini adalah jundun min junudillah, adalah tentera daripada tentera-tentera Allah. Jadi bila Nabi dalam hadis praktik begitu, kita pun senang praktik. Sebab yang Nabi praktik itu adalah pengalaman. Sebab baginda sudah wafat, itu bermakna pengalaman. Pengalaman adalah sesuatu yang guru yang tidak pernah berbohong. Sebab yang namanya pengalaman begitu dah berlaku, yang akan datang belum tentu. Jadi pengalaman ini sangat berharga. 46 akhlak mulia. Ini sekadar tak ada apa, nak bagi tahu berat tu sajalah. 992 muka surat. Saya lajukan. Kalau tidak ada hadis lain ataupun dalil lain tentang akhlak Nabi yang mulia, cukup perakuan daripada Allah yang Maha mengetahui. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Kita kalau puji seseorang, akhlaknya bagus, paling-paling akhlak awak bagus, akhlak kamu terpuji, akhlak kamu luhur, akhlak kamu baik, akhlak kamu tremendous. Tak pernah kita puji akhlak kamu agung, tak. Tapi Allah puji akhlak Nabi agung. Ni kalau nak syarah ni setengah jam ni. Inna tu ada maksud tu. Inna ni ada maksud ni. Ka ni ada maksud ni. Kenapa tidak inna Muhammadan? Tapi Allah menggunakan dhamir mukhatab. Inna ka. Bila sebut ka, ini itu dhamir mukhatab. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Dalam bahasa Arab, bila disebut mukhatab, dia mesti berada di hadapan. Barulah kita boleh bercakap. Kalau dia di rumah, kita tak boleh bagi bercakap dengan dia sebab dia bukan mukhatab. Ini seolah-olah kamu Nabi di depan. Walhal Maha Suci Allah daripada bersisi. Allah bukan punya sisi arah, dan Allah tidak berada di mana-mana arah. Laisa kamithlihi syai'. Wa sani'ul alami la yahwihi qutrun. Ta'ala Allahu an tashbihi. Qad kana mawjudan wa la makana wa hukmu al-ana ala ma kana. Subhanahu jalla 'anil makani wa azza an taghayyuriz zamani. Qad ghala wa zada fil ghuluwi man khassahu bi jihati al-'uluwi. Wa hasara as-sani'a fis sama'i wal 'arshu fawqa al-ma'i. Wa athbatu li dhatihi at-tahayyuza. Qad dhalla dhu at-tashbihi fi ma jawaza. Ini untuk akidah kita pegang. Tahun depan kita terjemah yang saya sebut tadi tu. Nak bagi tahunya Allah tanzih, tak sama dengan makhluk, tidak punya sisi dan tidak berada di mana-mana sisi tempat. Ini seolah-olah begini ni. Ini apa ni? Ini maksudnya suatu tashrifin wa ijlalin wa i'dhamin. Ini kemuliaan untuk Nabi, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, tu lain lagi rahsianya. Ala, lain lagi. Khuluqin, tidak diguna al-khuluqi, tapi nakirah. Dan azimin, tidak hasanin. Setiap satu tu ada rahsia masing-masing. Rahsianya tu tahun depan, Ustaz. Malam ni tak dan ni pun dah pukul berapa. Ummina Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi, memperakui akan akhlak Nabi. Ketika Nabi balik ke rumah, saya tak sempat baca keseluruhannya. Nabi takut. Isteri yang baik, tak marah-marah. Itulah abang, pasal ya abang buat lagu ni, kita habaq dah, jangan pidak dah. Isteri yang baik, zammiluni, zammiluni. Sepatutnya Nabi sebut zammilini, zammilini. Sebab yang di rumah cuma ada Sayyidatina Ummina Sayyidatina Khadijah. Maka dhamir untuk muannath, mukhatab, zammilini. Kenapa diguna zammilu untuk jamak? Orang Arab kalau memuliakan orang lain selalunya menggunakan dhamir yang banyak, orang ramai. Walau seorang je,
di rumah itu hanya Ummina Sayyidatina Khadijah. Sepatutnya Nabi sebut zammilini untuk muannah, tapi kenapa zammiluni, wahai kamu semua selimutkan aku. Ini rahsia. Nabi sangat memuliakan Ummina Sayyidatina Khadijah. Diselimuti, inni laqad khashitu ala nafsi, saya takutlah pada diri saya. Siapa? Kata Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Takutlah. Kalla wallah, demi Allah tidak. Ini sebelum dilantik, sebelum ni lagi dakwah di berterusan. Ini tak, ini baru awal menerima wahyu di Gua Hira. Ma yukhzikallahu abada, tak, Allah tidak akan menyanyiakan kamu, hinakan kamu selamanya. Sebab ini akhlak Nabi. Sebelum dilantik jadi Nabi, ini akhlak Nabi. Satu, innaka latasilur rahim, engkau menghubungkan tali silaturahim. Wa tahmilul kalla, memikul bebanan orang lain. Wa taksibul ma'dum, menolong orang yang tiada apa-apa, orang susah ditolong. Wa taqrid dhaifa, memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, kamu menolong dalam perkara kebenaran. Ini akhlak mulia. Kita sikit-sikit saja ya. Perakuan daripada Ummina Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Ada orang datang jumpa, bagaimana akhlak Nabi? Kata beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Tak ada apa. Kalau Al-Quran tak ada apa, pasal Al-Quran semua lengkap dekat situ, semua perfect. Begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembantu Nabi yang 10 tahun tadi tu. Kata beliau, ma qala li syai'in sana'tuhu, tak ada Nabi sebut kalau saya buat sesuatu lah. Nabi tak pernah bagi komen lima sana'ta hadha hakadha, pasal apa kamu buat lagu ni, pasal apa kamu buat hak ni lagu ni. Nabi tak komen. Wala li syai'in lam asna'hu, dan benda yang saya tak buat, Nabi tak pernah tanya lima lam tasna' hadha hakadha, pasal apa tak buat lagu ni. Tak. Nabi tenang lagu tu saja. Itu akhlak mulia. Contoh akhlak mulia kita ambil sikit saja, kasih sayang. Nabi sayang pada umat Nabi Muhammad ada dua. Satu ummatul hidayah, alhamdulillah kita semua. Satu lagi umat yang perlu kita dakwah, tu namanya ummatul dakwah, tu yang berada di luar sana tu. Mereka juga umat Nabi naklah kita dakwah ikut kapasiti masing-masing lah. Taklah semestinya pergi jumpa orang tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalat, lari kawan dah. Ikut kita. Saya, jiran saya di depan tu betul-betul opposite rumah saya. Ada cikgu daripada cikgu India. Sebelah dia Mr. Chong. Masya Allah. Saya pun heran, Mr. Chong pun panggil saya ustaz. Heran juga saya. Cikgu depan tu memang panggil ustaz sebab dia di sekolah selalu mengajar kan. Kita akhlak mulia, kita menyapa mereka, babunikan kongi facai. Kita sebut kongi facai dengan dia. Tu dia tahu pun. Yang lebih tu ia sansa. Tu saja. Ulio. Mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mereka, siapa tahu mereka bukan Islam lah, tapi dia yang jadi orang yang sangat committed di satu hari nanti. Sebab kita dakwah saja, senyum, tegur. Sebelah depan saya lagi Cina juga, makcik-makcik, nenek-nenek lah, aunty lah saya panggil. Masya Allah. Baik. Yang penting kita telah dakwah bilhal dengan akhlak peribadi. Nabi bimbang umat diadab. Pernah Nabi baca ayat tentang Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala ni, Nabi Ibrahim pasrah ya, banyak sangat menyesatkan manusia. Kenapa? Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa ikut saya maka dia ikut saya. Maksud kata Nabi Ibrahim dah pasrah dah. Kalau kata diturun adab lah pada umatnya, nak buat macam mana? Lagu tu, pasrah lagu tu. Menangis Nabi.
Nabi baca lagi ayat tentang Nabi Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azabkan mereka, mereka layak diazab sebab mereka itu menderhaka padamu, tapi mereka juga hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ampunkan mereka yang tak terima dakwah saya tadi itu, engkaulah ya Allah Al-Aziz, yang maha mulia dan hakim bijaksana. Nangis Nabi. Lalu Nabi angkat tangan, Allahumma ummati ummati, wa baka. Ya Allah, umatku umatku. Menangis Nabi. Nabi tahu kalau tak terima dakwah Nabi itu bermakna azab turun pada mereka. Nabi tak mau umat diazab. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allah pula tenteramkan Nabi, kerana Nabi kalau orang tak terima dakwah, Nabi sangat takut mereka akan diazab. Nabi tak mau. La arda wa wahidun min ummati finnar. Dalam riwayat yang lain, la yarda wa wahidun min ummatihi finnar. Baginda tidak redha seorang pun umatnya masuk neraka. Sebab Nabi nak semua masuk syurga. Itu Nabi mahu. Lalu Allah suruh malaikat Jibril tanya pasal apa menangis. Nabi kata, ummati ya Jibril, umatku wahai Jibril. Lalu Allah katakan kepada Jibril, jumpa kepada Nabi, bagi tahu. Nabi, Allah Maha mengetahui. Tanya-tanya tadi itu sekadar untuk tugas kepada malaikat Jibril. Allah mengetahui apa pun yang berlaku dalam dunia ini. Allah sudah tahu ketika qadim. Apa pun yang berlaku dalam dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir makhluk ini sekarang dalam waktu ni, tanjis ni. Nah, 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi Allah dah tahu dah. Nah, sebelum ada dunia lagi Allah dah tahu ketika qadim. Sebab itu yang mengaji sifat 20, untuk sifat ilmu tidak ada ta'alluq suluhi. Ini siapa asatidah yang ikut pengajian kita ni yang mengajar sifat 20, sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmun, nah, hayat tidak ada ta'alluq, sama, basar. Nah, itu semua ada ta'alluq suluhi qadim. Tapi ilmu tidak ada suluhi qadim, hanya ada tanjizi qadim. Sebab tidak tahu bagi Allah. Ini untuk perbahasan khas tentang tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Itu tuan-tuan kalau mengaji sifat 20, iman kita lebih bertambah. Kenapa? Tidak berlaku apapun dalam dunia, even satu titik hujan ataupun satu zarah pun bergerak daripada tempatnya, melainkan di situ ada 4 sifat Allah: hayah, ilmu, iradah, qudrah. Dari segi ta'aqquli, perbahasannya panjanglah. Kalau kita tahu ya Allah, sebab itu bila kita melihat dengan pandangan tauhid, Allah dah tentu semua ni. Allah dah tentu. Cuma kita tak tahu apa takdir 5 minit ke depan, apa takdir 10 minit ke depan, tak tahu. Sebab itu kita beriman dengan takdir dan kita jalani sunnatullah. Kalau di sini ada penyakit, wabak, jangan pergi. Sebab sunnatullahnya, siapa yang pergi kena infection. Gitu. Ini racun, jangan diminum. Walaupun kalau Allah takdir tak meninggal, minum, ya, tapi jangan diminum. Sebab sunnatullahnya, kalau minum, it can cost your life. Racun. Gitu. Jadi kita beriman pada takdir, menjalani sunnatullah. Gitu ya. Ya Muhammad, pergi kepada Muhammad, wahai Jibril, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uka. Hadis yang lain, wala nasu'uka fihim. Wahai Muhammad, kami menjadikan kamu redha dengan umatmu dan tidak akan membuatkan kamu sedih kerana kami menyelamatkan semua kamu. Ini hadis sudah dibaca. Tidak mendoakan keburukan untuk umat.
Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, Daus itu sangat tidak bersikap baik dengan kita. Doakan kepada Allah supaya ditimpa bencana mereka itu." Nabi tak doa. Kalau Nabi doa, kena timpa. Allahumma hadi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus, datangkan mereka dalam keadaan Islam. Ini Nabi tak doa azab untuk umat. Nabi faham perasaan ibu. Nabi nak solat panjang, tapi fa asma'u buka as-sabi, saya dengar ada tangisan bayi, fa ukhaffifu min shiddati wajdi ummihi bi, saya tak jadilah sebab maknya itu rasa gelisah dengan tangisan anaknya. Even Nabi sayang pada binatang. Kalau dah sayang pada binatang, dengan manusia lebih lagi. Nabi tengok ada induk mak burung mengelepak macam cari sesuatu. Nabi pun tanya, man faja'a hadhihi biwaladiha, siapa dia pisahkan induk burung ni dengan anak dia ni? Siapa dia? Ruddu waladaha ilaiha, bagi balik, kembalikan anaknya padanya. Nabi kasih pada burung sampai ada sahabat lah yang ambil, hantar balik lagu tu. Nabi tengok ada sarang semut, dia bakar. Man harraqa hadhihi, marah Nabi, siapa dia bakar ni? Sahabat mengakulah, kata Nabi, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nar illa rabbun nar, sesungguhnya tidak layak untuk diadab sesuatu dengan api. Kenapa kamu adabkan semut dengan api? Sebab melainkan pemilik api, Allah yang mengadabkan dengan api neraka. Itu rahmat Nabi kepada umat ini. Nabi pilih supaya orang kafir di Taif tidak mengasari Nabi, yang mengasari Nabi tidak diadab. Tuan-tuan tahu Nabi berdakwah 2 bulan dekat Taif, seorang pun tak masuk Islam. Ketika Nabi keluar, mereka panggil orang-orang yang tak cerdik lah, termasuk orang yang gila, bawa batu tikam Nabi. Ya Allah, ada 2 riwayat, satu Nabi seorang, yang kedua Nabi dengan Ibnu Tabanni, anak angkat Nabi, Sayyidina Zaid bin Harithah, berdarah kaki Nabi. Ya Allah. Kemudian jalan-jalan jauh daripada Taif tu. Tuan-tuan kalau boleh ziarah Taif juga, lihat kesan-kesan kat situ. Dan kalau boleh pergi Madinah tu biar dengan mutawif yang berpengalaman lah, supaya kita tidak buat nusuk saja, umrah saja, tapi kita pergi ziarah. Itu saksi-saksi bisu tu. Kalau mereka boleh bercakap, sinilah Nabi pernah lalu dulu, sini Nabi pernah ditikam dengan batu, baru kita rasa something. Itu menambahkan keimanan tu. Nabi pergi satu tempat, malaikat Jibril bagi tahu, ya Muhammad, malaikat gunung minta izin berjumpa. Diizinkan malaikat gunung, ya Muhammad, bagi tahu saya izin, bagi tahu je. Saya, kalau Tuhan perintahkan untuk aku ambil Akhshabain, ada 2 gunung besar situ, untuk aku hempapkan ke atas kepala orang Taif. Nabi kata, lah, jangan. Inni uridu an yakhrujallah min aslabihim man yatawalla hadzal amr wa man yaqulu la ilaha illallah. Jangan. Kalau mereka tak terima dakwah sekarang, okey, tak apa, siapa tahu akan datang. Berkatnya sekarang cuba pergi ke Taif, dah jadi negara dan jadi tempat Islam. Kalau tidak, kalau Nabi katakan if'al, buat, tidak akan ada bumi Taif dalam peta dunia sekarang. Tapi orang Taif, Masya Allah, sekarang jadi orang Islam yang baik. Di situ ada kubur sepupu Nabi, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu sebab itu orang pendakwah, walaupun dikata orang, walaupun diejek, dikata tak benar dan sebagainya, kalau benar jangan takut. Sebab Imam Syafi'i dulu pernah begitu. Imam Syafi'i kan keturunan Nabi. Orang kata Imam Syafi'i begini-begini, lalu beliau kata betul ke? Betul. Dan beliau tak marah-marah. Imam Syafi'i malah mengatakan, qad qila anna Allah dhu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyun huda kaifa ana.
Allah dikatakan punyai anak, Nabi dituduh sebagai bomoh. Allah tidak selamat daripada lidah hambanya. Demikian Nabi yang mulia, kaifa ana, saya lebih lagi. Sabar. Ini azimat dalam dakwah. Nabi bagi tahu sesuatu yang memberikan kepada sahabat akhlak mulia tentang sahabat. Nabi puji Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah. Semua masuk syurga ni. Az-Zubair bin Al-Awwam, Az-Zubair fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Sukalah mereka al-'asharah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk syurga. Nabi orang yang lemah lembut, tenang sekali. Orang yang tak tahu ilmu agama, Nabi tak marah-marah. Badui kencing dalam masjid, lalu sahabat nak terkam pasal mereka nak jaga masjid. Nabi kata, la tuzrimu, jangan kamu hentikan kencing. Pasal aku ni orang Arab Badui mana tahu, dia kencing tang ni, kalau hampa kejar dia lagi, larilah dia pun. Takut dah dia. Bila dia lari, habis kencing ni. Bukan saja tempat ni, habis rata sampai satu masjid. Itu hikmah Nabi. Biar dia tuan-tuan. Pasal Masjid Nabawi bukan macam kita Masjid Al-Faizin ada kapet ni, ada jubin lagi. Ni diserap oleh tanah. Biar dia tuan-tuan. Barulah Nabi panggil dia. Jangan, ini tempat yang tak elok. Apa kata Nabi? Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Tak sesuailah masjid ini untuk kencing-kencing sebegini. Tenang je. Nabi maafkan kesalahan orang lain, maafkan kekasaran Badui. Badui itu tarik ridak Nabi ni sampai berbekas. Minta, Nabi bagi dengan senyum saja. Masya-Allah. Nabi sangat hikmah sekali menasihat dengan uslub qiyas, perbandingan. Orang tu nak berzina, Nabi tanya, kamu mau tak kalau orang buat begitu untuk mak kamu, maksud orang zinai mak kamu, mau tak? Tak mau ya Rasulullah. Begitulah orang tak mau. Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Kamu mau kalau, maaf ya, orang buat benda tu dengan anak perempuan kamu? Tak mau ya Rasulullah. Lagu tu. Ni maksudnya qiyas untuk dia pikir dan seterusnya. Akhlak Nabi dengan isteri paling banyaklah. Nabi mencium semua isteri setiap hari. Kenapa? Saya tutupkan dengan ini ya. Sebab Masjid Nabawi, surroundingnya itu adalah rumah-rumah isteri Nabi. Dekat-dekat, bukan jauh-jauh. Rumah Sayyidatina Fatimah depan ni, anak Nabi. Sebelahnya betul-betul rumah Sayyidatina Ummina Sayyidatina Aisyah. Depan ni sikit Ummina Sayyidatina Safiyah. Belakang sikit rumah Ummina Sayyidatina Saudah. Sebelah ini rumah Ummu Salamah. Khassun ma'a jazarin sihha. Itu semua isteri Nabi itu. Khassun ma'a jazarin sihha. Sayur sawi kalau makan dengan lobak itu sihat tubuh badan. Khassun khasin Ummina Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sin Ummina Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Khassun ma'a mim Ummina Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith dengan Ummina Sayyidatina Maria Al-Masriyah Al-Qibtiyah. Ain A Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jazarin jim Ummina Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith. Ra Ummina Sayyidatina Ramlah binti Abi Sufyan yang digelar dengan Ummu Habibah. Zai Ummina Sayyidatina Zainab binti Jahash dan Ummina Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Jazarin. Sudah rin. Sihha sad Ummina Safiyah binti Huyai binti Akhtab, satu-satunya Yahudi yang dikahwini Nabi. Ha Ummina Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ha sihha, ha itu Ummina Hind ibn Abi Umayyah. Dihafal itu. Khassun ma'a jazarin sihha. Rumah dekat-dekat. Setiap asar Nabi akan pergi ke rumah isteri ni
Nah, dan setiap isteri pergi, Assalamualaikum, lebih kurang Waalaikumsalam, apa-apa, sihat lah, ada apa-apa ke, tak cukup, everything is complete ya Rasulullah, baik, Assalamualaikum, pergi rumah isteri ni pula, setiap lepas asar, dan Nabi akan berhenti di rumah yang menjadi giliran isteri baginda pada malam itu. Rotib, maksudnya setiap asar. Sebab itu Nabi boleh mencium semua isteri setiap hari, dan setiap malam berkumpul di rumah tadilah isteri-isteri baginda, kemudian baliklah waktu lepas isyak akan balik. Kita akrab sekali. Ini rumah yang saya sebutkan tadi. Ini yang saya sebutkan tadi, khassun ma'a jazarin sihah. Mungkin tuan-tuan nak menghafal supaya bila ditanya anak, siapa isteri Rasulullah, baba? Hello, talian hayat. Nah, bahasa jangan talian hayat lagi. Apa? Khassun ma'a jazarin sihah. Itu sebahagian ulama sebut. Ada nazam yang lain. Ini kubur mereka dekat Baqi', saya tak sempat nak sebut. Baik, kubur-kubur, memanggil isteri dengan panggilan yang baik, menolong isteri di rumah. Itu sahaja untuk malam ini. Selebihnya tuan-tuan tengoklah kitab ini nanti. Baik, ini antara kitab yang saya karang juga dalam PKP ini tadi, namanya Kanzus Sa'adah. Boleh untuk kita beramal daripada subuh, apa amalan, lohor, asar, maghrib, isyak. Di sini juga ada surah Yasin dan doa, Kahfi dan doa, Al-Waqiah dan doa, Al-Mulk dan doa, lengkap di sini. Tambah lagi ada doa untuk bermusafir, ada tahlil, supaya satu buku ni semua kita boleh rujuk, tak perlu cari buku kecil-kecil lagi. Dan untuk asatidah, tuan-tuan imam yang nak talqin, dalam ni juga ada talqin. Inilah antara yang dalam kitab ini. Dia saiz poket macam ni. Ni yang saya pegang ni saiz ni. Untuk muslimat sama juga, tapi dia lebih besar daripada. Dan kitab-kitab saya yang lain ada juga di luar, kalau tuan-tuan nak memilikinya. Terima kasih Nadir pengurusi masjid, juga tuan-tuan imam, para asatidah menyebut saya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dalam bulan Rajab ini, dipanjangkan Allah umur ke bulan Ramadan, dan Allah kurniakan kita Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun akan datang. Setiap tahun Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal Murtada, tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatik, wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram.